Alhamdulillah, wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Selamat kembali semula ke kelas kita. Alright. Okay, ada orang masuk pula. Okay. Kita nak talk about hari ni. Minggu lepas hari tu kita dah talk about history sikit berkaitan dengan kita punya sound. Boleh kita recap sikit tak? Kuku ada yang dah lupa kan? Ada 4 jenis medium. Sebelum 4 jenis medium juga. Kita ada history apa kita punya sound. Yang di mana kita ada tahu yang kita belajar pasal wave. There was a wave. Lepas tu ada dekat dalam wave tu, kita ada 3 section. Kita ada 3 section. Iaitu kita ada crust, valley dan juga kita punya period, timing. Okay. Lepas tu kita tahu kita punya frekuensi dikira dalam bentuk hertz. Okay. And then lepas tu ada 4 jenis medium storing yang digunakan pada masa dahulu. Boleh sama recap tak? Apakah jenis 4 jenis medium tu? Anyone? Can someone recap balik? Apa jenis 4 medium yang kita ada tu? Ada siapa ingat tak? Anyone? Ada? Ingat tak lagi? Kita ada first Vineyard Records yang piring hitam tu. Okay, pada tahun 1930. Lepas tu the next tu the next 30 years 1960. Ya. Ya. Ya Zik. Kenapa? Ya betul. Okay. Pada tahun 1963 kita ada kaset by Philips Company. Okay, dia telah menghasilkan kaset dengan menggunakan teknologi magnetic tape. Lepas tu Sony try masuk dalam market pada tahun 1993. Okey, 30 tahun selepas 1963, 1990 dia try untuk masuk dan dia telah menghasilkan mini disc. Okey, lepas tu last kali kita ada MP3 player lah yang telah mendominasi dunia kita sampailah sekarang. Alright, okey. So itulah kita punya medium lah. Alright, okey. Itu sedikit histori berkaitan dengan kita punya apa? Kita punya histori lah. Okay, so hari ni apa kita tengok? Okay, dalam kita punya sound, okay, apakah equipment yang paling penting untuk kita nak menghasilkan kita punya sound? Apakah elemen-elemen equipment yang penting yang you guys rasa yang patut kena ada sebelum kita nak memulakan suatu sound production tu? Siapa boleh? Siapa boleh ulas? Apakah equipment yang you rasa sepatutnya kena ada?
Sangkut sikit. Sangkut tu suara-suara saya sangkut ke ataupun sekejap sekejap. Betul lah internet saya dia nak turun turun. Okey tak apa. Okey, sekarang ni okey? Sekarang ni okey? Boleh dengar? Semua clear? Okey tak? Alright. Okey. Alright. So dalam kita punya sebelum kita nak menghasilkan sound, okey? You guys nak belajar pasal digital sound ni. Dalam nak menghasilkan sound, you guys rasa apa equipment yang kita kena ada sebelum kita nak menghasilkan sound? Apakah equipment yang you guys rasa wajib kita kena ada sebelum kita nak menghasilkan satu-satu sound tu? Alright, okay. Microphone. Lagi? Filter. Lagi? Siapa cakap ni? Hafiz. Apa lagi? Equipment yang you rasa memang terlibat lah secara langsung untuk kita nak menghasilkan kita punya sound. Audio card. Okay, audio card. Alright, okay lagi? Speaker. Okay, lagi? Keyboard. Keyboard apa tu? Keyboard ni? Ke keyboard yang okay, keyboard. Lagi? Lagi? Ada satu lagi benda yang paling penting. Tak ada benda ni, tak ada function lah. Suara. Okay, saya kira lah. Itu adalah equipment juga. Suara tu adalah sejenis equipment. Okay, alright. Okay, lagi. Lagi apa lagi kita nak? Rasa-rasanya. Ada anyone nak try? Oh, mixer. Alright. Okay, alright. 3 elemen dalam kita nak menghasilkan kita punya sound. 3 equipment yang kita nak menghasilkan sound. Kita kena ada input, kita kena ada output dan kita kena ada processing punya unit. 3 benda ni sebab kita dalam dunia digital. So, input kita adalah mikrofon, output kita adalah speaker, processing unit kita adalah komputer. So, ada 3 benda ni, complete lah semua sebenarnya. Okay? Bila kita sebut pasal kita punya equipment ni, benda-benda ni wajib kita kena tahu. Sebab setiap satu equipment yang kita akan go through, dia tak akan sama. Berkemungkinan. Macam for example, dulu bila saya nak buat sound, saya tak ada satu komputer ataupun saya tak ada satu device yang dia ada all-in dalam tu. Dia tak ada all-in, dia ada satu je. Macam for example, saya nak buat sound recording, saya kena cari komputer dulu. Okay, sebab ini digital digital punya platform. Saya kena cari komputer dulu. Dah cari komputer, baru pergi cari mikrofon yang boleh support dengan komputer. Daripada cari mikrofon yang boleh support dengan komputer, barulah tengok komputer tu ada speaker ke tak ada speaker. Itu dulu kira awal lagi lah. Sebelum tu, there was tak ada yang kita boleh rekod menggunakan komputer. Bukan kata tak boleh rekod langsung. Masih lagi boleh rekod suara menggunakan komputer. Tetapi suara yang direkod pada ketika itu taklah sesedap sekarang ni. Sebab start dulu, apa yang diorang buat adalah, kita kena masuk dalam studio. Masuk dalam studio, dengan ada kita punya bilik kedap udara tu, pakai mikrofon, cucuk, masuk dekat mixer. Tadi Adam ada cerita pasal mixer tu, masuk dekat mixer, fine tune suara dekat situ siap-siap, record, ambil file tu, sangkut-sangkut Sangkut-sangkut kau-kau Sekejap saya adjust dia punya
internet ni. Tengah hari ni slow sikit lah. Saya dapat 50 meg je kan. Okay, sekarang okay? Boleh? Sangkut-sangkut lagi tak? Sekarang? Okay, alright. Okay? So, berbalik pada tadi, macam dulu, kita kan kena masuk studio. Kena masuk mixer, fine tune, edit. Dah dapat file tu, baru ambil file tu masuk dalam komputer pakai. And then bila dah masuk dalam komputer pakai, dia orang kata apa, macam tak ada banyak lah yang kita boleh fine tune. Sebab kita dah fine tune dekat kita punya, dekat dalam studio tadi lah. Based on pada mixer punya knob tu lah. Tapi because of sekarang ni, kalau nak dicakapkan berkaitan dengan kita punya devices ataupun machine untuk kita processing kita punya sound tu dah ada banyak. Even though dekat telefon you sendiri sekarang ni pun you guys dah boleh buat you guys punya own sound machine. Okay? You dah ada microphone, you dah ada you guys punya macam ni headphone, speaker, you guys ada microphone kat sini, you guys ada you guys punya telefon. So you record on the spot, you guys boleh tukar suara dan sebagainya. Dulu nak tukar suara effect tu pun kena pakai software. Sekarang ni tak payah, dalam telefon you guys boleh pakai. Okay. When we talk about kita punya equipment, there was a lot of things that you guys kena tahulah. Okay? Yang you guys kena tahu adalah di mana jenis-jenis equipment ataupun jenis-jenis machine yang kita akan gunakan. So, apa kita akan tengok hari ni? Kita akan tengok apakah jenis-jenis mikrofon yang probably yang selalu digunakan dalam kita punya industri untuk menghasilkan kita punya sound. Okay, boleh nampak dekat skrin tak? Boleh Semua ada Alright, okay. So, bila kita bercerita dengan mikrofon ni, okay, maybe antara you guys yang memang tahu pasal mikrofon ni, you guys akan cakap, oh, bila saya tunjuk gambar mikrofon, you kata, oh, ini adalah mikrofon sir. Ini adalah mikrofon. Semua mikrofon adalah mikrofon. Tapi sebenarnya setiap satu mikrofon tu ada dia punya capability masing-masing. Capability tu maksudnya ada function dia. Dia bukan semua mikrofon tu boleh buat semua jenis task. Dia tak semualah. Okay? Sebab setiap satu mikrofon tu dia ada okay. Saya ada tak? Ada? Ada? Jap. Kejap. Sekarang okey? Boleh? Right. Tadi dia ada problem sikit. Okay. Right, okay. Okay, setiap satu mikrofon tu dia ada dia punya functionality dia. Dia bukan simply oh aku nak mikrofon ni beli. Tak semua tak sama. Tapi kita nampak dia punya shape dia adalah sama, tapi functionality setiap satu mikrofon tu berbeza. So, that's why kita punya pricing untuk every single each mikrofon tu dia agak berlainan lah. Dia tak sama. Right, okay. So kalau kita tengok kat sini, okay, ada 4 jenis mikrofon yang kita akan belajar. Okay, dekat sini Alright, okay. So yang pertama kita ada omni microphone. Okay, omni microphone ni adalah selalunya dikenali sebagai omnidirectional punya microphone lah. Okay, dia adalah microphone yang paling simple, paling senang nak guna. Dia ada lowest punya sensitivity pada microphone dia. Dan selalunya benda ni adalah digunakan yang common yang kita nampak lah. Okay, common yang kita nampak macam dekat masjid, yang buat pergi karaoke, yang orang buat buat event-event yang selalu mikrofon yang kita pegang ini kita panggil omni microphone. Kenapa dia kata sebagai omni microphone? Sebab dia hanya ambil pula. Dia hanya capture sound tu pada satu direction saja. Satu direction tu maksudnya dekat kita punya mikrofon tu dekat depan tu dia capture suara. Dan kita harus meletakkan kita punya mulut ataupun source of kita punya sound tu betul-betul berhampiran dengan kita punya mikrofon. Jikalau kita bercakap daripada sebelah belakang mikrofon tu, sound tu tak akan dapat capture.
dia hanya dapat capture belah depan sahaja. That's why kalau awak tengok apabila ada orang buat event, okay, ataupun ada orang buat kenduri ke benda, dia orang menggunakan this kind of punya mikrofon tu akan diletakkan betul-betul berhampiran dengan kita punya source ataupun kita punya bunyi, dia punya punca bunyi tu. Kenapa? Sebab dekat situ je yang mikrofon tu boleh capture. Bila kita letak mikrofon kita jauh sikit, sound dia tu dah tak boleh capture dekat situ. So ini kita panggil omni mikrofon. Okay? Dia sebenarnya panjang dia punya nama dia adalah omnidirectional punya mikrofon. So kita pendekkan dia jadi omni mikrofon. Memang sangat murah lah. Murah maksudnya dekat mana-mana pun kita boleh dapat lah. Dan simple untuk kita gunakan. Kita on je button dia, dah terus boleh cakap. There was no setting and so on lah. Okay? Kalau tengok pada gambar yang saya tunjuk tu, yang sebelah kiri tu adalah mikrofon yang steady yang kita tengok, yang memang kita pakai kat majlis mana. Yang sebelah kanan tu adalah dia punya recording system lah. Recorder. Okay? So recorder ni, ini adalah sama macam mikrofon tu, tapi dia ni adalah recording system dan dia ada stereo mikrofon. Stereo mikrofon maksudnya kita bercakap dengan 2 biji mikrofon instead of 1 sahaja. Kalau tengok dekat atas tu gambar tu, awak akan nampak ada 2 macam mikrofon, dia cross lah, X dengan Y tu dia cross. Okay? Kenapa? Sebab bila kita menggunakan this kind of punya mikrofon ni, kita akan dapat dapat lebih depth dia punya suara. Kalau kita cakap sebelah kiri, nanti yang akan keluar suara tu dekat speaker belah kiri saja. Kalau kita bercakap kat mic sebelah kanan, dia akan keluar speaker tu belah kanan saja. Okay? So ini adalah omni microphone. Very simple, very easy to use microphone. Okay? So next kita ada cardioid microphone. Saya rasa cardioid ni you guys dah biasa tengok. Okay? Pernah ada yang pernah tengok kan? Yang selalu kita nampak kat studio recording sound tu. Yang ada yang dia orang letak kat atas stand tu lah. Yang menegak tu kan. Okay? So ini adalah cardioid microphone. Salah satu cardioid microphone ni adalah yang di mana dia sangat-sangat sensitif. Very very sensitif. Okay? Dan dia ada satu direction saja. Dia tak ada 2-3 direction lah. Okay? Okay. Dengar ke? Dengar guys? Dengar? Dengar, alright. Sebab tadi saya rasa macam terputus line tadi. Alright, okay. Alright, okay. Ini adalah cardioid microphone lah. Yang di mana dia hanya ambil daripada satu direction sahaja. Okay. Dan cardioid microphone ni memang digunakan dalam studio. Okay. Dalam studio. Dan memang bila digunakan dalam studio tu, dia adalah okay, dalam studio. Dan memang selalunya dia punya pricing dia ni bukan kaleng-kaleng lah. Dulu bukan kaleng-kaleng. Okay. Sekarang ni bila kita cerita pasal cardioid microphone ni, sekarang ni kalau pergi kat Shopee, bersepah cardioid microphone. Okay. Sebab sekarang ni kalau tengoklah streamer semua dah start pakai cardioid microphone yang letak kat depan ni, yang cakap ni kan. Itu pun dikenali sebagai cardioid microphone. Kenapa sekarang ni kalau perasan apabila streamer ataupun orang yang buat live dekat Facebook, webinar dan sebagainya, kenapa dia orang gunakan cardioid microphone? Sebab orang tahu the quality of cardioid microphone yang dia akan deliver dengan mikrofon lain memang tak boleh disangkal lah. Sebab cardioid microphone ni dia boleh bagi kita punya suara ni bukan kata sedap, tapi dia boleh bagi kita punya suara ni precise, padat dan clear. Precise, padat dan clear. Maksudnya bila kita bercakap, every single each patah tu kita akan dengar. Kalau A, kalau B. Tapi ada setengah-setengah mikrofon tu apabila kita bercakap, dia akan ada lari-lari sikit lah. So ada maybe kita terlepas dengar cakap dan sebagainya. That's why ramai awak tengok streamer sekarang ni dah ada cardioid microphone. Okay. So dia orang letak kat depan ni, dia ada cardioid microphone lah. Tapi ada juga streamer yang masih lagi menggunakan headphone daripada sini. Dia akan cakap direct pakai kita punya yang headset tu lah. Itu pun boleh. Okay. So, cardioid microphone ni kalau kita pergi tengok dekat Shopee, kalau kita tengok kat Shopee, you guys boleh dapat serendah-rendah RM30 tak silap saya. RM30, itu paling cikai lah, RM30. Sampailah naik
semahal-mahal 1,000 ke 2,000 mikrofon ni. Okey. Kenapa mikrofon ni mahal? Sebab sebenarnya mikrofon ni sesuai untuk digunakan dalam studio saja. So jadi kalau tengok, kalau streamer-streamer yang ada ni memang diorang ada stream diorang, stream area diorang, okey, stream space diorang. So dalam space diorang tu di-consider sebagai studio lah. Maksudnya tak akan ada suara daripada luar-luar yang akan mengganggu diorang. Dan bila diorang bercakap, diorang berdiri macam for example, dia punya direction tu macam ni saja. Katalah ini adalah mikrofon. So mikrofon tu jarak pada macam ni, ni. So bila dia bercakap, masih lagi mikrofon tu boleh capture. Tapi selalunya dia orang akan bercakap dengan lebih dekat lah supaya dia punya precision of dia punya sound tu akan dengar lebih clear. Okay, ini adalah kardioid mikrofon. Dan sama juga macam mikrofon yang tadi, apabila kita bercakap, kita kena bercakap dekat area depan ni je. Tapi bila kita bercakap ke area belakang ni, daripada belakang ni, memang dia tak akan dapat apa-apa sound lah. Sebab dia memang capture bahagian depan saja. Ini je dia punya pola rakaman dia. Right. Okay. Itulah dikenali sebagai kardioid mikrofon. Ada setengah-setengah streamer juga. Ini bukan streamer lah sebenarnya. Orang yang buat recording, sound recording. Orang yang yang buat podcast dan sebagainya. Diorang akan letak satu benda bulat tu. Benda bulat tu kita panggil sebagai filter. Ataupun ada orang panggil sebagai pop filter. Siapa tahu? Apa function dia? Ada siapa tahu tak? Apa function yang bulat tu? Saya tunjuk gambar. Sekejap. Ni. Okey, boleh nampak tak kat skrin? Okey. So ini dalam studio lah. So dalam studio ni, so ni mikrofon. Lepas tu ada benda bulat ni. Apa function benda bulat ni? Kurangkan noise. Lagi? Apa benda bulat ni function pula? Ramai ni, nampak ni artis grand-grand ni. Pakai pop filter ni. Apa function dia? Tak nak bagi Alia tu macam, yes, betul. Salah satu dia lah. Yelah, beli mikrofon mahal 1,000-2,000 kan. Lepas tu Alia macam kecil-kecil kan. Alright, okay. Okay, sebenarnya the main function dia adalah untuk membuangkan kita punya pop sound dekat kita punya apabila kita bercakap. Sebenarnya kita tak perasan. Apabila kita bercakap, dekat setiap hujung percakapan tu selalunya kita akan ada pop sound. Pop sound tu tak adalah macam kita, kau apa hal? Dia bukan macam tu. Dia bukan pop macam tu, tak. Maksudnya kadang-kadang ada wording yang kita cakap tu hujung tu dia akan ada bunyi pop sikit. Memang akan ada bunyi sikit. So benda ni adalah untuk reduce the pop sound. The pop sound tu awak akan nampak kalau kita buat recording, awak akan bila awak tengok awak punya yang wave tu, tiba-tiba awak nampak dia peak, dia naik. Dia naik. Itu kita panggil pop sound. So kita nak buang pop sound tu, that's why dia letaklah benda ni kita panggil pop filter. Kalau awak cakap kalau macam awak cakap biasa macam saya ni, maybe tak nampak obvious. Okay, dia memang tak nampak obvious lah. Tapi apabila kita buat macam for example, kita buat sound recording, kita buat kita punya maybe for example scripting. Okay, you guys adalah orang kata apa, ahli suara untuk apa, agent ahli ataupun boy. So you guys ada skrip yang you guys nak kena baca. So you guys kena lakonkan benda tu. So you punya intensity ataupun you guys punya apa tone yang you guys akan keluar tu berbeza dengan tone biasa kita pakai. Dekat situ yang akan menghasilkan pop filter. So that's why kita akan pakai pop filter lah. Memang benda ni memang akan ada lah pop filter. Alright, okay. Boleh? Boleh faham? So far semua okay boleh? Alright, okay. Kalau tengok pada gambar ni juga, perasan tak belakang tu? Ada yang 3 segi tu. This diamond cut sheet ni. Siapa tahu ni adalah apa? Ni pun ada. Ni diamond cut sheet ni. Apa dia? Ni kotak telur. Kotak telur. Saya tahu apa kotak telur. Kalau dulu orang panggil kotak telur. Cuma nak tahu apa function dia sebenarnya. Oh, memang ada.
Nak bagi kedap suara. Okey, ada orang kata nak bagi kedap suara. Okey, lain siapa tahu? Uh, apa punya siapa tahu apa function dia? Apa dia? Tak nak bagi jiran sebelah mengamuk. Uh, uh, Tengok boleh tak? Okey. Ya. Right. Okey. Oh, ni. Soundproofing. Ni. Okey. Ni. Ni nampak ni. Ni. Okey, apa function ni? Kotak telur ni. Kotak telur lah tadi. Dulu orang pakai kotak telur lah. Itu kira paling old school lah. Sekarang ni orang duk pakai sponge. Apa ni? Creative way. Dia pakai kotak telur kan. Awak nampak speaker dia ingat ni kan. Saya nak tanya apa function dia sebenarnya? Nanti nak tahu tu. Tadi ada kawan awak. Apa dia? Okey, nak bagi tahan suara supaya orang luar tak dengar. Tadi ada orang kata tak nak bagi jiran dengar. Okey. Ada orang kata nak bagi suara sedap. Okey. Sebenarnya, ini kita panggil soundproofing. Kita panggil soundproofing lah. Okey. Soundproofing ni sebenarnya dulu kita tak ada sistem yang di mana kita boleh buat wall. Maksudnya dinding lah, dinding soundproofing. Kalau nak buat dinding soundproofing, maksudnya studio kita tu, macam for example studio yang macam ni, inilah gambar studio. Selalunya dalam studio tu kita kena pecahkan dinding di balik dan kita kena buat soundproofing daripada dalam. Maksudnya dalam dinding tu kita build up dinding tu kita buat soundproofing. Tapi kos untuk kita nak buat soundproofing untuk dinding saja akan memakan kos yang banyak lah. Okey, daripada kita beli sponge ni kita tampal. Tapi bila kalau kita boleh buat soundproofing daripada dinding tu, kita akan dapat nampak lebih cantik lah daripada kita buat ni. Okey. Function dia ni betul yang kawan awak cakap tu lah, tak nak bagi orang luar dengar dan sebagainya. Tapi sebenarnya the main function kenapa kita ada soundproofing ni supaya suara kita tak return balik. Kenapa saya kata suara kita tak return balik? Okey, dalam penghasilan satu-satu bunyi dalam penghasilan satu-satu bunyi, kita punya sound travelling tu adalah sangat-sangat penting untuk kita tahu macam mana sound kita travel. Okey, apabila kita bercakap, macam for example sekarang apabila kita bercakap dengan kawan kita, katalah for example dekat kawasan yang terbuka lah, kawasan terbuka, bukan dalam bilik ke dalam, macam kat luar rumah ke, bila kita bercakap dengan kawan kita, bila kita bercakap ke hadapan, orang yang belakang takkan dengar apa yang kita cakap. Kenapa orang yang belakang takkan dengar apa kita cakap? Sebab sound kita travel ke depan. Dia akan pergi ke depan dan dia tak akan return. Kenapa dia tak akan return? Sebab dia tak ada wall yang untuk bounce balik. Ingat tak minggu lepas saya dah bagi tahu, kita punya sound ni terhasil daripada kita punya wavelength yang di mana ada move back and forth. Maksudnya kita akan menghasilkan satu wave. So wave tu yang akan return balik kalau dia bounce kepada dinding. Okey. Kalau kita bercakap dekat dalam bilik kata for example dalam rumah, bila awak bercakap, awak keluarkan suara, katalah tepi kiri kanan awak ada dinding, berkemungkinan besar ada orang lain di belakang awak ataupun tepi awak akan boleh dengar awak cakap. Sebab apa? Sound awak tu sebenarnya telah dibouncekan kepada dinding dan dinding tu akan tendang balik dan dia akan distribute sound tu ke tempat yang lain. Alright, okay? So itu yang kita tak nak sound tu. That's why bila kita tambah-tambah lagi, bila kita buat dalam studio sound dia tak besar tau, dia kecil je sebenarnya. Studio ni memang besar lah, macam studio editing ni memang besar, tapi studio recording tu selalunya kecil sahaja. So bila kecil sahaja, kita punya space tak banyak. So bila kata macam for example, saya duduk sini, awak duduk situ, bila saya menjerit memang akan dengar clear kau dekat sini. So bila kita ada this kind of punya shape yang kita panggil yang triangle punya shape ni,
Function dia adalah supaya bila kita bercakap, suara tu dia akan serap masuk dekat dalam sponge. So, dia tak akan rebounce balik kena dekat dinding. Jadi maksudnya bila saya cakap dengan mikrofon, suara saya akan masuk dekat mikrofon. Yang balance suara saya yang tak masuk mikrofon tu, yang dia nak bounce ke dinding tu, dia akan masuk ke dinding. So, dia tak akan rebounce balik masuk dekat dalam saya punya mikrofon. Jadi, kita punya suara akan jadi betul-betul precise. Sangat-sangat precise. Itu function sebenarnya lah. Yang tadi yang keduanya tadi yang tak nak bagi sound tu travel kepada luar. Bila kita ada, katalah for example awak duduk dengan rumah jiran sebelah. Okay, rumah jiran sebelah. Bila kadang-kadang kita main, kita buat bising kat rumah ni, jiran sebelah boleh dengar. Kenapa jiran sebelah boleh dengar? Sebab gegaran daripada dinding rumah kita memang akan dengar dekat rumah jiran sebelah. Kadang-kadang kita bercakap pun memang boleh dengar rumah jiran sebelah. So, untuk buat benda tu tak nak, kita kena letak soundproofing lah. Supaya bila kita bercakap, sound tu takkan rebound dekat dinding. So, dia akan soft masuk dekat dalam kita punya sponge dan sebagainya. So, dulu diorang tak ada material sponge. So, the idea diorang boleh guna adalah menggunakan bekas telur tu lah. Itu adalah one of the example. Tapi sekarang ni, yang sponge ni dekat Shopee boleh dapat. Sangat-sangat murah. Saya kata satu set ni dah RM25 ke RM35 lah. You guys memang boleh buat you guys punya own studio kat rumah. Dan you guys boleh produce a very good sound lah sekarang ni. Ini yang sebenarnya function kenapa kita ada this sponge. Bukan untuk menyedapkan suara, tapi untuk mengelakkan kita ada rebounce balik kita punya sound. Itu yang kadang-kadang kita bila dengar, macam mana suara kau ni sedap Sedap bukan sedap macam tak ada, dia tak ada reverb, dia tak ada echo, dia clear je suara kau. Sebab apa? Sebab kita pakai this sponge ni lah yang kita apply. Okay? Awak tak pernah masuk lagi kan studio macam ni? Siapa pernah masuk tak studio macam ni? Studio recording ni? Ada orang pernah masuk tak studio recording? Belum lagi Okey. Dekat USAS kita ada studio okey. Dekat USAS kita ada studio recording. Nanti insya-Allah semester depan once kita dah return balik, you guys bolehlah masuk Okey, studio recording ni, okey, untuk pengetahuan you guys, bila kita step in dalam studio recording tu, awak akan dapat merasakan satu feeling yang di mana telinga awak macam pekak. Telinga awak macam pekak, macam kita tak ada dengar satu sound. Selalunya macam kita duduk biasa ni, kita akan dengar bunyi angin sikit lah, kita akan dengar ada macam there was something lah, something orang kata very freedom punya environment. Tapi bila awak masuk dalam studio ni, memang awak automatically awak akan dengar macam aku ni macam pekak ke? Sebab bila kita bercakap, selalu kita biasa, bila kita bercakap, dia akan rebounce, kita dengar balik suara kita. Tak, bila kita bercakap, suara kita flat. Dia terus habis, dia tak ada, selalu kita dengar, dia akan, ujung dia akan ada echo sikit. Yang ni tak ada. Itu sebab, kalau perasan you guys boleh tengok kat Google, one of the cara, ni saya lupa country mana lah. One of the cara, ada setengah-setengah country tu dia untuk seksa dia orang punya penjenayah dia orang lah. Okay. Saya lupa the country mana. You guys boleh search kat Google. One of cara dia orang untuk seksa dia orang penjenayah adalah memasukkan penjenayah ni dekat dalam yang room ni. Memang masuk ke dalam room ni. Bila masuk dalam room ni, sebenarnya bila dia dengar macam tu, sebenarnya kita rasa kita dah duduk lama sangat. Bila masuk, dah masuk, sebab kita duduk lama. Aku rasa aku duduk sejam 2 jam. Tapi sebenarnya dia baru duduk 10 minit. So, bila dia akan create this illusion yang menyebabkan orang tu akan jadi gila. Menggunakan bilik yang sound ni je. Alright, okay. So, memang ada. So, ini adalah satu cara dia orang gunalah untuk menyeksa dia orang punya penjenayah. Alright. Okay. So, kita kembali semula pada kita punya slide tu. Okay, ini adalah cardioid microphone lah. You guys boleh tengok, pricing dia ada macam-macam. Sekarang ni pun ada macam-macam brand. Blue Yeti ada, Razer pun ada keluar. Dulu macam kita orang akan pakai Shure. Okay, ada satu company Shure. Ataupun ada satu lagi company ni dikenali sebagai apa tu? Saya lupa, ada satu lagi company ni. Okay. So, tapi sekarang ni dah banyak lah gaming company. Dan you guys boleh dapat lah serendah-rendah yang macam saya cakap RM30. Sampailah semahal RM1,000 ke RM2,000 lah. Alright, okay. So, ini adalah cardioid. Okay, mikrofon yang ketiga kita ada shotgun. Okay, shotgun ni adalah sejenis mikrofon yang di mana dia boleh menangkap suara yang ada pada jarak yang jauh.
Okey, jauh tu tak adalah macam jauh 100 meter, 200 meter tak ada. Tapi dia boleh capture pada sound yang pada jarak yang jauh. Macam tadi dua mikrofon tu kita kena letak kita punya source of sound tu betul-betul dekat dengan mulut. Tapi yang ni tak payah. Kita letak je mikrofon, kita tuju betul-betul dekat mana kita nak dan dia automatically akan boleh capture. Kenapa dia boleh capture adalah sebab apa dia memang ada functionality untuk capture very sharp edges punya direction dekat kita punya sound, yang di mana kiri, kanan, atas, bawah ni dia memang akan boleh eliminate apa-apa sound yang masuk. Dia terus tuju direct. Selalunya yang ni kalau kita tengoklah dalam filem memang akan digunakan lah macam ni. Dalam filem akan digunakan sebagai dikenali sebagai boom mic. Kalau ada nama dia juga ada dikenali sebagai hypercardioid, boom mic, reverse mic, okey? So dan dia punya functionality dia adalah untuk menangkap suara yang jauh ataupun untuk menangkap orang yang ada ramai. Katalah macam for example, awak ada satu situasi di mana awak nak shoot drama. Dalam drama tu ada 5 ke 6 orang yang akan bercakap sekali ramai-ramai lah. So instead of kita bagi setiap seorang tu clip mic, okay, so kita boleh menggunakan boom mic. Lebih simple, lebih cepat. Dia akan boleh capture juga. Dan selalunya boom mic ni digunakan untuk kita menangkap bunyi-bunyian lah. Maksudnya environment punya sound. Okay, ataupun background sound. Kita akan gunakan boom mic ni. Sebab boom mic ni dia boleh precise. Kalau awak dengar bunyi macam bunyi yang air stream. Air yang apa dekat sungai, okey, streamline kat sungai, ataupun dengar bunyi yang sound effect, bunyi terbakar ke, bunyi letupan-letupan ke dan sebagainya, semua benda tu direkodkan guna mikrofon ni. Sebab mikrofon ni adalah mikrofon yang outdoor, dia bukan indoor. Dia adalah mikrofon outdoor. Dan dalam masa yang sama dia juga boleh diguna indoor. Maksudnya both worlds lah. You guys boleh guna outdoor, you guys boleh guna indoor. Should be no problem. Dan mikrofon ni sangat-sangat versatile lah. Dan sekarang ni menjadi trending kepada short filmmakers, dia orang untuk beli this kind of punya mikrofon. Sebab mikrofon ni boleh shoot orang bercakap, dalam masa yang sama kita boleh guna untuk shoot sound-sound effect yang untuk kita masukkan dalam kita punya short film. So harga pun sama, depends pada what kind of brand you guys beli. Kalau you guys beli yang Rode punya memang akan jadi mahal. Ada yang murah je, Boya ada dan sebagainya, you guys boleh tengok. Tapi yang paling standard yang kita akan pakai adalah Sennheiser lah. Sennheiser adalah memang paling standard ataupun Panasonic. Dua brand ni yang dulu. Tapi sekarang ni there was a lot of company yang dah boleh produce microphone cheapest way lah, you guys boleh tengok. Alright, okay. And then the last one, kita ada clip mic ataupun dia kenali sebagai lavalier. Okay. Ini adalah the smallest microphone. By far the smallest microphone. Yang di mana selalunya digunakan dekat dalam filem, interview, broadcast, casting dan sebagainya lah. Mikrofon ni datang dengan dua sistem, satu sistem wired dan satu sistem wireless. Because of dia ni capability untuk digunakan secara wireless, itu yang menyebabkan mikrofon ni adalah sangat-sangat menjadi orang kata apa, paling favourite lah untuk orang guna dalam apa-apa juga occasion lah. Okay. Untuk shoot filem, untuk interview dan sebagainya. Maksudnya kita tak payah serabut-serabut nak pakai wire dan sebagainya. So akan ada receiver, akan ada transmitter. So kita packkan pada receiver tu pada belakang badan kita punya kita punya panel tu, dan kita clipkan saja mic ni pada dia punya collar baju ataupun bawah tudung. So bila kita bercakap dia akan nampak lebih clear dan kita punya panel tu boleh bergerak freedom lah. So tak ada wire yang bersirat-sirat dan sebagainya. Macam kalau kita pegang yang Omni microphone tu kan macam orang bercakap berita kan. So dah ada wire ni tak payah. Okay. So ini adalah lavalier ataupun dikenali sebagai clip mic. Simple as that. Okay. So 4 jenis mikrofon. Kalau tengok ni sampel dia lah. Nampak yang gambar pertama tu. Receiver dengan transmitter. Lepas tu yang bawah tu adalah gambar kat mana kita nak clip kita punya mikrofon. Yang sebelah ni pun sekarang ni because of the teknologi dah ada pun, kita dah boleh menggunakan clip mic ni dekat kita punya mobile phone lah. Untuk kita buat kita punya recording direct terus pada kita punya apps yang ada dalam kita punya smartphone. Simple as that. Alright, okay. So 4 jenis mikrofon yang biasa dan memang common kita gunalah. Okay, Omni, saya recap balik Omni mikrofon. Okay. Dia ada low axis dan sebagainya. Okay. Lepas tu kita ada cardioid microphone yang dia mempunyai very sensitivity dekat dia punya yang orang kata apa yang depan tu, dan selalunya digunakan dekat dalam studio lah. Ini jarang orang bawa keluar Okay. Dan lepas tu kita ada shotgun. Okay, untuk kita shoot sound yang jauh. Kalau macam awak nak buat pergi konsert ke,
awak nak shoot yang orang yang pada agak jarak jauh, tapi tak adalah jauh sangat. Maksudnya jauh, maksudnya dalam semeter, 2 meter, macam tu okey lah. Jangan kata 10 meter, tak. Kalau 10 meter awak dah kena start pakai clip mic lah. Okey? Kalau nak jauh awak kena pakai wireless ni. Sebab wireless ni depends. Ada setengah wireless yang boleh pergi 100 meters. Ada yang setengah wireless dia boleh pergi 50 meters. Depends apa yang kita nak shoot. Tapi bila saya tengokkan selama saya penggunaan mikrofon ni dan juga kamera, sebenarnya kalau saya cakap nak pergi 100 meters tu, bila saya nak shoot orang 100 meters, saya nampak dia kecil. Dan saya tak nampak pergerakan mulut dia. So there was no point sebenarnya kita nak cari mikrofon yang boleh pergi sampai 100 meters. Selalunya maksimum you guys boleh pergi dah dan boleh nampak orang punya orang kata apa, dia punya mouth lip sync tu adalah dalam jarak 50 meter. 50 meter kita nampak dia full body dan kita nampak dia punya lip sync. So kita boleh synchronizekan antara dia punya percakapan dan juga sound yang masuk dalam kamera. Okay, dulu lavalier ni sangat mahal macam awak tengok yang brand dia, yang ni Sennheiser ni dulu satu set harga dia 999. Okay, memang sangat mahal. Tapi sekarang ni kalau you guys pergi ke internet, dia ada macam-macam jenis wireless microphone, wireless system, dan harga sekarang ni mikrofon wireless system ni awak boleh dapat semurah-murah RM190 sahaja. Siap boleh cucuk dekat awak punya telefon. Direct panggil telefon. Tak payah pakai kamera, cucuk kat telefon je. Simple as that. Sebab sekarang ni banyak kan budak-budak yang duk buat TikTok kan. So you guys mikrofon barai lah kan. You guys belilah mikrofon ni kan. Ada kan yang sini buat TikTok kan? Nanti belilah share awak punya TikTok punya link tu. Nanti boleh saya tekan like. Alright, okay. So far okay tak pasal mikrofon? Boleh so jadi siapa-siapa kaki TikTok, kaki TikTok, kaki YouTuber, lagi apa? Kaki bego, lagi apa? Ada sini ada bego. TikTok tu sejenis makanan ikan tau. Kalau awak makan, awak muntah balik lah. TikTok tu adalah aplikasi Okay, siapa? Main Facebook. Okay lah. Tak adalah. Siapa yang ada this tak ada, dia tak semestinya TikTok. Dia tengok apa content you produce. Okay, pada mana-mana yang always do live video streaming. Okay, you guys yang ada Facebook, yang ada media sosial dan sebagainya, yang you always do a video streaming dan sebagainya, ataupun kadang ada orang yang antara you guys yang berniaga kat Shopee, kadang-kadang you guys buat Shopee live. Okay, you perasan tak bila macam for example sekarang you tengah buat Shopee live, okay guys, okay sekarang ni okay ni siapa ni, okay Lia nak okay cap ni Lia, okay nak berapa ni, nak lock berapa, lock 100, okay apa cap belakang sana tu cap belakang tu, jap saya pergilah. Bila saya pergi ke belakang, awak tak dengar sound saya dah. Kenapa tak dengar sound? Sebab sound tu datang daripada kamera. Okay, itu yang problemnya dekat situ. Tapi bila kita ada mikrofon yang proper, kita akan dengar suara kita sedap, dan kita boleh macam for example sekarang ni mikrofon saya dekat sini. So jadi kalau saya bergerak jauh macam mana pun, sound saya akan sama je. Dia tak akan ada beza. So kalau macam for example, whenever you guys ada this kind of punya mikrofon, proper mikrofon, satu, you guys punya orang kata apa, you guys punya video tu akan nampak lebih cantik, lebih menarik. Tak kisahlah you guys buat sales ke, you guys buat apa ke dan sebagainya. Yang kedua, in terms of sekarang ni you guys masih lagi dalam proses pembelajaran, okay? Dan bila you guys ada mikrofon ni, bila you guys buat recording untuk you guys punya presentation, you guys punya recording presentation tu akan nampak solid dengan penggunaan mikrofon yang betul, dengan you guys punya suara yang di-balance. Dia tak ada tiba-tiba peak naik turun dan sebagainya. That's why sebenarnya mikrofon ni adalah satu benda yang memang sangat-sangat penting untuk you invest. Dan mikrofon ni di-invest sekali je. Dia bukan macam kamera always nak kena upgrade, tak. Mikrofon ni dia sekali je invest. Sekali dan you boleh pakai sampai hancur. Memang tak akan jadi apa-apa lah. Okay. So kalau macam for example yang orang yang buat YouTuber, yang you guys jadi apa ni, you guys ada buat konten dekat TikTok, you guys ada buat konten dekat Instagram, you guys live kat Instagram, so gunalah proper punya mikrofon. Kadang-kadang bila kita dengar orang live kat Instagram, bila dia dekat dengan telefon suara dia pecah, jap, aku cakap hancur kan.
So gunalah proper microphone supaya orang nampak profesional. Kadang-kadang kalau kita tengok live tu pun orang tanya, suara kau macam lain lah, kau pakai mikrofon apa? Lepas tu dia akan saya pakai mikrofon ni nampak lebih proper sikit, sound pun okey, clear supaya just nampak clear lah. So kalau macam mana-mana ada media platform tu, disarankan untuk ada satu mikrofon. Dan sekarang tak silap saya, you guys sendiri pun ada mikrofon tu, tapi you guys tak guna. Apabila kita beli telefon, saya tak tahu lah yang telefon baru-baru ni dah tak ada lah. Siapa yang start beli telefon daripada tahun lepas, memang dah tak ada dah. Siapa yang ada telefon yang you beli sebelum tahun lepas, ada lagi. Yang di mana setiap telefon ataupun manufacturer telefon tu, dia akan provide you dengan earphone. Earphone yang ada mikrofon tu. Ada tak? Semua orang ada kan? Telefon you guys beli tu, dia akan bagi you earphone yang ada mikrofon tu. Untuk kita bercakap. Ada kan? Ada tak? Ada, okey. Dan earphone tu, yang mikrofon tu, itu adalah mikrofon yang paling powerful sebenarnya. Ramai orang kata apa, terabaikan benda tu. Tapi sebenarnya itu adalah the most powerful microphone lah. So earphone tu you guys boleh guna untuk jadikan microphone tu. Kalau you guys pakai, cuba you guys pakai, lepas tu cuba you guys buat sound recording. Dia punya sound dia sangat-sangat precise. Sangat-sangat cantik. Sebab dia dah optimize untuk kita macam kita bercakap dengan orang sebelah sana. Dan bila kita bercakap dengan orang sebelah sana, dia tak akan ada sound pecah. Sebab dia memang dah clear, cantik dan sebagainya. Alright. Okay, itu yang dia dah buat. Jadi mana-mana yang ada yang mikrofon yang dengan headphone tu, boleh check balik lah. Tengok macam mana. Alright, okay? Okay, itu tentang kita punya mikrofon untuk minggu ni. Nanti untuk kita punya kelas nanti, kita akan continue sikit dengan kita punya jenis speaker. Okay? Ada jenis speaker lah, nanti saya akan terangkan lah. Ni jenis speaker ni. Kita akan tengok jenis speaker ni untuk kita punya kelas tu, 1 hour tu. Lepas tu balance 1 hour tu, kita akan continue dengan kita punya bank lab nanti. Alright, okay? So, kalau ada soalan tak? Ada soalan? Semua okey, boleh? Ada yang tak faham ke apa ke? Alright. Okey, kalau tak ada apa soalan, sebab kelas kita sejam je. Alright, okey. So, saya sudahi kelas kita. Sebelum tu, saya nak minta you guys isi attendance. Saya akan bagi you guys link untuk attendance hari ni. Dekat kita punya chat room tu. Boleh pergi dekat chat room tu. Tengok ada link form tu. Tolong isi form tu. Itu adalah form attendance. Alright. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja kelas hari ni. Kalau ada soalan nanti, you guys boleh tanya kat dalam kita punya grup Telegram. Alright. Okay. So, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi attendance sebab itu attendance yang saya akan kira lah. Okay. Jangan lupa tak isi. Right. Okay. Thank you guys. Right. Thank you. Alright. Sama. Thank you.